Kes Nick Elin Zurin lawan Kerajaan Negeri Kelantan di untuk mencabar enakmen kanun jenayah syariah Kuasa Agama Islam Kelantan Badan 2019 dan Badan Kelahiran Kelantan itu mendakwa 20 peruntukan itu tidak sah kerana terdapat undang-undang persekutuan yang turut meliputi kesalahan yang sama. Berdasarkan keputusan yang telah kami perolehi, kami minta maaf untuk maklumkan bahawa cik telah disahkan positif. Sakitnya. Ya Allah, berat betul Lucen Ki sampai tertekan macam tu sekali. Apa yang boleh aku bantu ya? Kes okey ke? Arnab aku okey ke? Kalau nak minta tolong apa, bagi tahulah. Tolong diam. Mana di sini ni? Syekh. Apa ya tu? Asal muka tu. Kau aku stres. Banyak sangat. Benda ini yang kat rumah tu tak kerja minta duit. Mana Syekh duit? Nak kena tanggung semua orang. Faham tak? Stres tak? Alah, senang ni masalah tu. Aku tahu cara dia. Jom, tengok ni. Aku ada satu app ni yang kau boleh dapatkan duit dalam seminggu tu dalam RM5,000. Ya, betul ke ni? Ya, betul menjadi. Masuklah. Serius. RM5,000. Banyak tu. Boleh kaya sekelip mata. Weh, ajar aku weh. Kau buka dulu laptop kau. Lepas tu kau type je laman web yang aku tunjuk tadi. Lepas tu kau masuk, login daftar, dan kau tekan je subscribe. Nak cek dengan sugar daddy lah. Blushing kita dipuji pula. Nak ajak dinner. Wish, hotel Michelin weh. Bersiap. Sabtu ni. Okey. Confirm. Kena beli baju cantik-cantik ni. Mudahnya buat duit. Kalau aku tahu dari awal lagi pasal benda ni, mesti aku dah senang dah. Tak apa. Sekarang ni aku dah ada sugar daddy. Aku just perlu ready untuk berkhidmat je untuk dia. Aduh, Cak, kenapa tiba rasa berit ni? Aduh, sakit pula. Pedihnya. Aku kena pergi klinik ni. Aduh, bergerak pun rasa sakit. Pedih. Aduh, tak boleh jadi ni. Aku kena pergi klinik juga ni. Saya minta maaf, tapi awak disahkan positif HIV. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini semua sebab benda kotor yang aku dah buat. Ya Allah. Aku menyesal, tapi masih tak boleh diputar kembali. Hanya kerana duit, aku menghalalkan yang haram. Ampuniku ya Allah. Ampuniku ya Allah.
baru-baru ini kita telah digemparkan dengan isu Nik Ellen Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya yang telah memfailkan petition untuk membatalkan 20 peruntukan yang terkandung dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Hal ini menarik perhatian masyarakat umum, terutamanya mereka yang beragama Islam. Manakala tidak, keduanya mencabar Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan atas alasan Dewan Undangan Negeri Kelantan melangkaui bidang kuasa apabila menjenayahkan 20 peruntukan di dalam enakmen tersebut. Mereka juga memohon mahkamah untuk mengisytiharkan Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa membuat enakmen yang berkaitan dengan peruntukan atau kesalahan jenayah syariah yang terpakai kepada orang Islam sahaja. Untuk rekod, Nik Ellen Zurina dan anak perempuannya telah membuat petisyen tersebut pada 30 September tahun lalu dan kedua-duanya diberi kebenaran untuk memulakan cabaran berdasarkan perkara 4 dalam golongan 4 Perlembagaan Persekutuan bagi mengisytiharkan peruntukan-peruntukan tersebut di dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan adalah tidak sah atas alasan peruntukan-peruntukan tersebut melibatkan perkara-perkara yang bukan dalam bidang kuasa Undangan Negeri Kelantan untuk membuat undang-undang. Bertitik tolak kepada kes Iki Putra melawan Mahkamah Syariah Selangor sekali lagi pada tarikh 17 Ogos depan Undang-Undang Syariah dicabar kembali. Dalam prosiding mahkamah yang berlangsung pada 17 Ogos yang lalu, kedua-dua mereka diwakili Peguam Datuk Majlis Imtiaz Sarwar berhujah bahawa Badan Perundangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang bagi kesalahan tersebut kerana terdapat undang-undang persekutuan meliputi kesalahan yang sama. Menurut Undang-Undang Negeri Kelantan, Enakmen 14 di bawah Seksyen 44 iaitu perbuatan sebagai persediaan untuk menawarkan atau memberi perkhidmatan maksiat. Mana-mana orang yang melakukan apa-apa perbuatan ataupun apa-apa cara dengan untuk melacukan sebagai persediaan untuk melasurkan dirinya atau persediaan untuk menawarkan perkhidmatan maksiat ataupun persediaan untuk memberi perkhidmatan maksiat bagi dirinya adalah melakukan kesalahan, boleh disabitkan sebanyak tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih daripada 3 tahun atau akan disebat tidak melebihi 6 sebatan atau akan dihukum dengan kombinasi mana-mana hukuman tersebut. Jika mahkamah telah mensabitkan mana-mana orang atau suatu kesalahan, mahkamah jika berpuas hati sebagai tambahan kepada apa-apa hukuman yang ditentukan bagi kesalahan itu, boleh memerintahkan apa-apa perintah yang wajar. Seperti mana yang telah diterangkan sebentar tadi, perbuatan menawar atau memberi khidmat maksiat termasuk dalam Enakmen Jenayah Seksyen 44. Perbuatan tawar dan khidmat maksiat sememangnya satu kesalahan yang mencemarkan syariat Islam. Malah, perbuatan ini semakin berleluasa dan menjadi normalisasi pada segenap masyarakat. Mungkin apa yang dicabar dikatakan tiada niat untuk menjatuhkan mahkamah syariah. Walau bagaimanapun, kita harus tahu maksud syariah itu sendiri adalah mendatangkan maslahah, bukan mendatangkan kerosakan. Malah kita ingin menghapuskan kerosakan ini. Kita boleh lihat bahawasanya perbuatan tawar dan khidmat maksiat ini tidak berkurangan sekalipun. Malah masalah ini semakin berlalutan sehingga terjadinya kes hamil anak luar nikah, teruskan dengan pembuangan bayi serta datangnya penyakit-penyakit yang tidak diingini yang sebenarnya berpunca daripada perbuatan keji ini. Hal ini belum lagi dapat kita kupas dari sudut pergaulan bebas yang sememangnya secara jelas kita lihat sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Kesalahan ini yang asalnya adalah dosa peribadi, tetapi ini wajar diambil tindakan demi kepentingan awam dan menjaga salah satu daruriyat al-khamsah. Semata-mata mengatakan ia adalah urusan dosa peribadi yang tidak boleh dikenakan hudud berdasarkan yang seperti telah diperintahkan oleh Al-Quran bukan satu hujah yang kuat. Ini kerana pihak berkuasa perlu dan patut mengekang perlakuan ini demi mengelak mudarat dan
besar selaras dengan kaedah fiqh yang berbunyi al-dharar yuzal. Kesalahan terhadap perintah agama dalam erti kata lain adalah maksiat, dosa atau pelanggaran suruhan agama. Justru nasihat dan inspirasi sahaja tidak mencukupi. Dosa mesti dikononkan untuk menjadikannya sesuatu kesalahan di sisi undang-undang dan mesti diberikan definisi yang jelas. Jika tidak, sesuatu perbuatan itu kekal sebagai dosa sahaja dan jika ia dilakukan sekalipun, ia berada di luar bidang kuasa perundangan. Al-Quran yang mengaitkannya dengan gambaran Muslim sebagai sebaik-baik manusia kerana salah satu kriteria khairul ummah ialah memiliki sikap mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam keadaan amar ma'ruf, ia adalah sangat digalakkan. Namun, dalam situasi di mana kemungkaran berleluhasa di dalam sebuah masyarakat, maka usaha nahi mungkar mesti mendahului daripada usaha amar ma'ruf. Oleh itu, jika kita memandang enteng terhadap perkara ini dan membiarkan perbuatan ini tanpa mengambil sebarang tindakan, berkemungkinan besar prinsip syariat Islam kita akan tergugat dan sudah tidak diambil peduli langsung oleh umat Islam sejagat. Seterusnya kita pergi kepada penuntut. Berdasarkan kenyataan, Ketua Hakim Negara iaitu Tuan Tengku Maimun, Tuan Mat berkata, isu Nik Alin yang mencabar 20 tuntutan elemen jenayah syariah Kelantan ini sebenarnya tidak menjatuhkan atau memburukkan nama agama Islam maupun kedudukan mahkamah syariah. Tetapi ia merupakan suatu isu yang melibatkan pertindihan kuasa antara mahkamah syariah dan mahkamah sivil serta kompetensi Kerajaan Negeri Kelantan dalam menggubal undang-undang syariah. Susulan daripada kebangkitan isu ini, jika kita lihat pada sudut ruang yang positif, kes ini sebenarnya dapat membuka ruang bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan dan menambah baik sistem mahkamah syariah agar lebih efisien dan sistematik. Dengan itu, kedudukan mahkamah syariah akan lebih terjamin dan kita dapat menjaga kemaslahatan umat Islam bersama. Namun begitu, isu ini jika kita lihat daripada sudut yang negatif, ia juga turut memberikan impak atau kesan yang negatif terhadap kedudukan mahkamah syariah. Antaranya, ia bakal membuka ruang bagi golongan yang cuba untuk menjatuhkan Islam dan mahkamah syariah, dan kesannya serta akibatnya kedudukan mahkamah syariah akan terjejas satu hari nanti. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah mendalami ilmu dan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh demi menjaga kemaslahatan agama dan negara. Sekian, terima kasih.